Alright, Assalamualaikum. So, bagaimana permulaan aku tak suka sistem agent ni? Dia, of course, dia mula daripada kawan-kawan lah. So, ada kawan yang beli minyak wangi, kereta dan jadi agent. Minyak wangi, kereta dan jadi agent. So sekarang dia punya stok, oleh sebab dipaksa restock, dia ada lebih kurang 18k stok tersebut, tapi dia telah kehilangan rumah. Dia telah kehilangan rumah sebab dia tak mampu bayar sewa. Dia asyik beli stok aja, dan lepas dia dihalau, dan dia punya stok tu kita orang simpankan and tak boleh jual lah. Sebab bila aku nak tolong jualkan, aku tanya ada SDS tak, dia mengamuk kan. Senang cerita, sekarang dia kerja operator, dia tak ada rumah, jadi dia duduk di hostel. So hostel tak boleh lah bawa stok-stok tu. So tu satu contoh. Lagi satu contoh, ejen bantal. Ni member juga ni, dia jadi ejen bantal. Kemudian dia tak mampulah jual bantal-bantal tersebut, dan last dia kerja, tapi stok banyak lah. So last dia kerja juga, last dia kerja balik, dan bantal tu of course dia simpan lah kat rumah dia. Tapi dia tak rasa dia kena tipu, dia rasa dia tak cukup berusaha, macam tu lah. Yang ni, yang seorang ni, dia rasa dia kena tipu lah, baru sedar. So itu depend kepada sama ada dia akan sedar atau tidak. So kita tengok je lah. Okay, selain daripada tu, aku ni adalah salah seorang auditor RBA dan juga konsultan RBA. So, dan juga ISO lah. Tapi masa kita buat RBA ni, RBA ni adalah Responsible Business Alliance, RBA. Responsible Business Alliance Code of Conduct. Dan kita audit 5 perkara, iaitu labor, cara korang jaga pekerja, safety and health, cara korang pastikan pekerja-pekerja dan orang terlibat sihat, alam sekitar, cara korang jaga alam sekitar semasa bisnes, kemudian beretika lah, iaitu fair competition, tidak ada bribery semua, dan last, management system pengurusan. So semasa kita salah ni, bukan nak tutup, Allah Akbar. So semasa kita mengajar kilang-kilang elektronik, otomotif dan juga mainan, kita dah jumpa ramai bosses. Dan untuk comply dengan RBA ni, dia akan jadi mahal bila dia dipaksa untuk menjaga pekerja-pekerja dengan baik. Jadi mahal lah. Contohnya lah, so ni RBA, korang nak cari Responsible Business Code of Conduct. Dia adalah satu persijilan wajib untuk bisnes elektronik, otomotif dan juga mainan. So korang boleh download yang bahasa Melayu dekat sini, kemudian boleh baca di sini. Okay. Alright, so nampak ni, dia jaga banyak pekerja-pekerja. Ni pekerja, nampak ni, dia jaga pekerja-pekerja. Lepas tu asrama kena pastikan bagus, tempat tinggal contohnya lah. Dan banyak lagi lah yang perlu kita ni. Ni tiada diskriminasi. Kena pastikan kita tidak diskriminate bangsa, agama, semuanya. Dan ini lah yang buat mahal sikit, iaitu sanitasi makanan dan perumahan. Nampak ni, dia hendaklah pastikan perumahan tu bersih, nyaman, air panas untuk mandi, pencahayaan. Jadi hostel ni jadi mahal kalau nak ikut. Jadi kalau guna pekerja asing kan selalunya ada hostel. So maka mereka mula mengurangkan pekerja asing sebab nak save cost. Kalau tak, bahagian ni agak mahal nak comply. Nampak bahagian ni lah. So bersih selamat, jalan keluar, air panas untuk mandi, pemanasan, udara mencukupi. Senang cerita, mahal. Kemudian tak boleh pegang pasport,
Tak boleh pegang pasport pekerja asing tu memang patutlah janganlah pegang. Kalau kita pegang, kita dah anggap mereka tu buruh paksa. So nampak ni. So pasport permit kerja tak boleh pegang. So dah jadi mahal. Sebab takut pekerja asing lari lah apalah. So mereka kurangkan penggunaan pekerja asing. Jadi daripada situ banyaklah syarikat-syarikat yang mula naikkan gaji untuk pastikan pekerja-pekerja lokal nak kerja dengan diorang. Pekerja-pekerja lokal nak kerja dengan dia orang semua ni. So bila dia orang nak kerja situ, of course lah dia kena naik gaji lah. Ada yang jadi basic 27 pun ada, demi nak tarik lokal. Ada, bukan tak ada. So ada yang basic taklah tinggi mana 18 macam tu untuk cari orang lokal. Lepas tu masa PKP, kat sinilah yang aku mula makin risau dengan sistem ejen, sebab kesian dekat orang. So masa PKP ni, syarikat-syarikat yang aku consult tu dia kata, bro tolonglah carikan pekerja lokal masa PKP ni pun susah, yang pekerja-pekerja asing banyak kena quarantine and all that. So mereka ada plan untuk ganti. So masa PKP ni banyaklah yang aku dapat tolong sikit-sikit lah, bukan tolong apa pun. Kadang hanya hantar makcik-makcik, akak-kakak pergi interview. So daripada ramai-ramai yang orang aku hantar tu, katakan aku tak kira lah, tapi katakan daripada 10, senang cerita kebanyakannya dulu kerja Singapore. Mereka kerja Singapore sebelum PKP. Dan gaji mereka of course besar kan. Walaupun pekerja operator ke cleaner di Singapore, gaji mereka besar. Jadi mereka ni banyak simpanan. Tapi simpanan dia orang mana pergi? Sebab aku tanyalah, kenapa? Mana simpanan? Kalau dah kerja lama berpuluh tahun, ada kerja 10 tahun, ada kerja 14 tahun. So masa PKP ni mereka telah attend kursus-kursus lah, tengok posting-posting lah. Mereka terpengaruh dengan sistem ejen. Jadi mereka menggunakan simpanan mereka yang besar tu, belilah stok-stok, contoh 10k untuk direct jadi something. Adalah nama-nama dia, executive agent ke, top leader ke, adalah nama-nama dia. So mereka beli stok 10k, ada yang beli stok sampai 120 pun ada. Tapi tu cerita makcik tu lah, aku dengar je kan. So sekarang stok-stok mereka ni tak jalan sebab iklan kata mudahnya nak jual, senangnya nak jual, banyaknya orang jual. Tengoklah orang-orang kaya kan, bila dia dah tengok dalam WhatsApp group, dia tengok dekat Facebook, dia tengok dekat TikTok, orang tu kaya, orang ni kaya, barang ini mudah dijual, barang ni ramai nak. So bila dah terpengaruh, mereka beli stok-stok macam itu dan duit simpanan habis. So last sekarang ni kerja operator balik, duduk hostel. So ada yang sedar mereka tertipu. Tapi ada juga yang sedar, alamak aku dah tua, jadi aku tak boleh macam budak-budak ni. Sebab ikut grup WhatsApp, budak-budak ni makin kaya. So sana sini dia orang tunjuk ejen kaya. Jadi dia orang ni terpengaruh atau dimanipulasi lah, manipulated. So mereka ni beli sebab hendak kaya. So itu yang masalah dia. Kalau beli boleh kaya ke? Kalau jual boleh laku ke? So apa yang menyusahkan adalah tiada refund policy. Maksudnya makcik-makcik, akak-akak tu, diorang tak boleh jual balik stok mereka untuk dapatkan balik duit mereka. Jadi mereka simpanlah stok tu. So ada stok yang bagus, boleh tahan lama. Ada stok yang contohnya makanan, apa benda tu, kulit-kulit ikan ke apa benda ke, keropok-keropok ke, dia akan rosak. So bila expired, makcik tu lah rugi. So stok-stok lain memang susah nak jalan. Orang beli pun sebab nak jual, bukan orang beli nak pakai. So stok tu semua akan problem. So aku bukan nak bermusuh
dengan mamat-mamat atau minah-minah yang gelarkan diri founder, walau hanya mereka ni beli barang daripada kilang OEM, kemudian jual guna sistem agent. Sistem agent ni kalau betul-betul MLM kenalah ada lesen. Dan dalam lesen tu sebenarnya peraturan tu akan bantu ejen-ejen. So kalau korang nak berjaya dalam perniagaan, macam dalam RBA tadi, RBA senang cerita, Responsible Business Alliance, yang aku ajar dan audit tu. RBA ni senang cerita, dia kata kalau kau nak jadi peniaga yang terus kaya, kau kena jadi seorang yang baik. Jadi seorang yang baik. So kalau kau tak beri ejen ni refund, orang boleh kata kau ni bukan orang yang baik lah. Okay? So kalau korang rasa ada orang tu malas, dia dah beli barang dengan aku, dia tak jual, korang kena faham orang yang beli barang dengan kau tu, kalau dia nak malas ke apa, hak dia orang lah. Kan? Dia customer, bukan makan gaji dengan kau nak arah-arah. Faham? Dia customer. So bila katakan ada orang tu malas, dia refund lah. Kau return, dia return barang tu, kau bayar refund kat dia. Dan kau apa susah? Kau dah kehilangan seorang malas daripada ejen kau. Apa kau nak susah? Orang yang malas tu dah out, kau dah dapat barang tu balik, kau bagi dia balik, dia tak rugi, kau tak rugi. Dua-dua tak ada sumpah seranah dan nama kau pun cantik. So bila kau dah dapat return produk-produk tu atau kotak-kotak tu ke, kau bagilah kepada ejen yang kau rasa rajin. Macam tu. Suruh dia jual. Okay? So kalau tak nak scam orang, tak nak buat ada lesen ke apa, tak nak ikut peraturan, at least buatlah refund policy. So bila kau satu-satunya founder ke apa ke yang ada refund policy, kau bayangkan nama kau. Kau bayangkan nama kau. Ramai orang akan puji kau. Semua orang yang bantu kau jual barang tu akan cerita dekat orang, dia ni ada refund policy. Kita usaha je, usaha gila-gila, jualkan produk. Kalau kita tak mampu, kita pulang balik pun dia bagi duit. So itulah founder yang baik hati. Pastinya orang baik ni akan berjaya. Okay? Sebab dunia ni dia pentingkan sustainability. Kalau kita nak sustain kita punya business, kita nak sentiasa hidup long term, business kita dia punya profit hendaklah balance dengan people dan planet. Okay? Maksudnya kita jaga manusia, jangan manipulate mereka, jangan tekan mereka, jangan kacau kehidupan daily mereka, jangan rosakkan mereka, kita akan dapat profit. Dan kita jaga planet lah, maksudnya jangan cemar alam, jangan guna terlalu banyak ni, jangan guna packaging yang boleh cemar alam sampai alam rosak. So dua perkara ni, this is the future of business, sustainability. Jadi banyak standard kat luar tu yang wajib. Contoh RBA, Responsible Business Alliance, ini untuk ini adalah untuk otomotif, of elektronik dan juga mainan. Responsible Business Alliance punya Code of Conduct, tapi banyak lagi akan join mereka lah, contohnya makanan dan tu. Dan ada RSPO, ini Round Table Sustainable Palm Oil, ini untuk kelapa sawit. Dia sama juga, dia suruh kita pastikan pekerja-pekerja terjaga, alam sekitar tak tercemar, barulah orang akan beli daripada kita. BRC, contoh British Retail Consortium, ini siapa nak masuk barang-barang ke British, mereka juga suruh kita jaga pekerja, jaga alam sekitar, sama je. Nah, dan BRC ni dia siap ada Employee Financial Wellness, Employee Financial Wellness. Maksudnya setiap pekerja-pekerja yang kita nak hire tu,
ataupun kita sedang hire, kita kena pastikan mereka daripada segi financial, mereka adalah well atau sihat daripada segi financial, supaya bila mereka kerja dengan kita, otak dia tidak stres dan mereka boleh hasilkan kualiti yang bagus. Kalau kerja dengan kita, gaji pun tak cukup, stres, susahlah dia nak fokus. So banyaklah RBA, RSPO, BRC, ISO pun banyak. ISO pun suruh kita jaga pekerja juga banyak. Contoh ISO 9001, clause 7.1.4, dia suruh jaga pekerja-pekerja punya mental, tempat kerja yang tidak stres, contohnya lah. So itu dunia. Jadi sekarang ni business is sustainability. Cuba korang combat sandal ke combat slippers, aku lupa lah. Combat sandal ke combat slippers. Ini adalah satu brand yang mereka menggunakan barang-barang buangan ataupun barang-barang di tempat-tempat konflik perang dan buat bekas peluru ke apa ke menjadi slippers lah, slipper atau sandal, combat sandal tak silap aku, nanti korang google lah. So ini adalah satu bisnes yang menggunakan tempat-tempat konflik tu, pastikan tempat konflik tu dapat duit, pekerja-pekerja sana dijaga, bukan founder yang kaya adalah pekerja-pekerja. Ini adalah business future. Inilah cara dunia dah berubah. So kalau kita kat Malaysia ni masih menggunakan sistem tekan-tekan orang, sistem agent tanpa refund policy, kita ni macam jauh ketinggalan lah, betul tak? Kan? Macam kata negara Islam, tapi sistem macam ini wujud. Sistem yang menekan agent, yang sebenarnya customer lah. Yang orang beli dengan kita, dia beli, kita anggap dia pekerja, siap boleh arah-arah, siap bagi tekanan. Itu macam apa dah berlaku kat dunia ni, kan? So simple. Last, tak nak panjang sangat, 20 minit okay kot. Kalau korang nak buat sistem agent, tak nak ada lesen, tak nak ada ikut peraturan apa, buat satu ni saja, refund policy. Jadi kau akan dapat agent-agent yang berusaha, dan mana yang gagal, mereka dapat refund. Tak ada orang sumpah serana kau. Okay? Tak ada orang sumpah serana kau. Ini baru namanya win-win. Kau tak rugi, dia tak rugi. Kau jangan cakap dengan aku bila dia pulang produk, kau akan rugi. Produk tu produk kau. Kalau produk kau bagus, ada orang tak pandai jual, dia je tak pandai, orang lain boleh jualkan. So apa kau takut? Maksudnya kalau kau takut refund, sebenarnya customer adalah agent kau. Dan itu adalah satu scam. Satu manipulasi. Ya. Namakan customer sebagai agent dan kau seorang je buat profit. Dan bila kau seorang je buat profit, kau ni tidak ada kegunaan kepada masyarakat. Malah aku boleh bagi tahu ataupun boleh gelar sebagai perosak masa depan ramai orang. Okay? Ejen-ejen yang tak dapat pulang tu, ada yang student, ada yang beli barang tu dengan guna duit yuran bapak bagi, dia pergi beli barang, dia ingat dia boleh doublekan. Dia ingat dia boleh doublekan duit dia atau triplekan duit dia, lepas tu bila dia gagal, kau tak nak pula pulang duit dia. Kan kesian. Okay? So itu sajalah, dan aku harap you guys get what I'm doing. Dan kalau nak jadi agent, itu sajalah korang minta, refund policy. Kalau tak ada refund policy, korang kena fikir betul-betul lah. Okay? Kalau senang cerita, kalau produk tu mudah dijual, refund policy bukan satu masalah, kan? Apa nak takut? Senang jual. Kalau satu orang tu tak boleh jual, aku ambil balik, aku jual kat orang lain. Orang lain yang boleh berjaya. So, aku tidak akan dimaki oleh Mamat yang pernah beli atau Mina yang pernah beli tapi gagal jual. Aku cuma kata, terima kasih awak dah usaha, tak apalah awak refund. Saya cuba dengan orang lain. Macam itulah. Okay? So, nak sustainable,
In order to be a good businessman, be a good person. Kalau nak jadi seorang peniaga yang hebat dalam perniagaan, jadi orang baik. Bye.